besar. Maidah dan usus panjang dipanggil am'a. Jadi hari ini kita belajar sains lah sikit. Belajar ilmu sains sikit. Apa dia maidah, apa dia am'a dan apa dia batn. Jadi kita lihat. Masa kita tak sebelah lembu ambil perut dia ya, tidak tengok dia kedudukan dalam tu. Itu dia panggil sistem pencernaan manusia. Manusia ni dia ada usus dia. Yang apa ni dia panggil kat sini cengah ni mana batin dia duduk situ. Kemudian dia mari usus perut panjang di sini jalan. Kemudian mari yang panggil dia panggil yang besar dia tu. Maidah dia tu hak keluar ni. Jadi kita tengok gambar banyak begini. Itu perut. Mana makanan kita mula-mula masuk dia akan pergi ke batin. Pergi ke perut. Perut ni ni lah kandung yang utama mula-mula masuk ni. Hak sumbat. Hak yang so'oh kita ni situ ya. Jadi dia kecil ni lah. Itu di antaranya perut. Jadi jangan duk seksa lah bila Allah Ta'ala beri hikmat dia nak suruh la'allakum tattaqu bila Ramadan ni kita duk seksa dengan makan ni tu dalam muzium pelik-pelik pula kak. Jadi sombaklah dia tu. Jadi kita lihat lagi dia tentang usus kecil. Usus kecil tu hak merah tu. Hak merah tu usus hak panjang tu. Itu dia panggil am'a. Hak besar tu usus hak luar. Hak besar hak luar ni tangki lah ni, tangki septik dah ni. Hak nak keluar balik tu. Itu dia. Ini usus besar. Mana hak asli dia tu nampak? Usus besar ni dia akan pergi ke tempat keluar dia lah tu. Ke tangki yang seterusnya lah. Jadi makna sekarang ni tadi kita lihat ulama kita terbagi kepada 3 bahagian. Ada yang mengatakan jauh itu iaitulah setiap benda masuk, tak kira rongga mana, atas bawah pun jadi berlaku. Daripada kepalanya, daripada bawah dia, semuanya jauh. Ada yang kedua yang mengatakan jauh itu batin, mana masuk ke perut. Masuk perut tu, masuk dalam tu jadilah. Yang ketiga al-jawf iaitulah al-ma'idah. Ma'idah ni hak siapa ke perut besar. Siapa hak asli dah ni, hak nak keluar dah. Maknanya bila lalu ikut ni siapa kepada am'a dia tu, itulah yang dianggap sebagai jawf. Jadi kita lihat di sini perbincangan yang telah bersidang, yang telah disidang oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami ni kita dah dengar dah dalam kuliah kita yang lepas, iaitulah tentang perkembangan fiqh, perkembangan ijtihad. Anda ingat lagi? Mungkin apa ni para peserta kita ingat ke terlupa dah. Kena cek baliklah kertas kerja lama-lama tu. Mana benda ni kita bagi tahu dah. Kesinambungan ni cerita kita nak akan bersambung lagi insya-Allah taala. Kerana setiap masa kita akan rujuk pada dia. Jadi Majma' Al-Fiqh Al-Islami ada 2. Satu Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ini berpusat di Mekah, di bawah Rabitah. Yang ni itu anggota dia pun lebih sikit. Kebanyakannya ulama-ulama daripada Arab Saudi. Adapun Majma' tak ada al-ilam. Majma' Al-Fiqh Al-Islami, ini berpusat di Jeddah, duduk di bawah OIC. OIC ni pergerakan pertubuhan negara-negara Islam. OIC dia panggil. Setelah bila sebut OIC ni kat orang putih, orang luar dia nganyi, dia buat perli. Dia kata OIC, maknanya aku tengok saja ya. Umat Islam kena bunuh kat mana pun IC, maknanya dia tengok. Bahasa orang putih ni kadang boleh buat gelar juga. Jadi kena belajar jugalah sikit-sikit dah. Biarlah tak boleh buat matematik pun. Jadi Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dia sudah bincang, tengok dalam kertas kita ni. Telah bincang pada tahun 1418. Di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, perbincangan ini adalah hasil daripada satu perbincangan lagi pada bulan yang sama yang telah dibincang oleh satu nadwah, satu seminar, nama dia Nadwah Ru'yah Islamiyah li ba'di al-masyakil at-tibbiyah. Jadi yang majma' ni kita tak terjemah kerana dia akan ada satu seminar lagi, iaitulah seminar fiqh perubatan yang ke-9 yang diadakan di Casablanca di Morocco pada tahun 1418. Bila selesai di sana, tausiat ataupun keputusan perbincangan itu dia bawa balik, serah kepada Majma' Al-Fiqh. Majma' Al-Fiqh kumpul alim ulama berbincang nak iqrar ataupun tidak keputusan yang dibuat oleh doktor-doktor atibba al-muslimun yang bersidang di Casablanca, di Maghribi. Jadi dalam perbincangan Al-Majma' Al-Fiqhi, maka mereka telah mengambil keputusan beberapa perkara yang telah diputuskan oleh Muktamar Tibbi.
muktamar kesihatan, perubatan yang dibuat di Morocco itu diterima pakai, kecuali beberapa perkara. Jadi di antaranya, ini kita lihat, ini pandangan Majma' Al-Fiqhi. Majma' Al-Fiqhi bersidang hasil daripada kajian yang dibuat oleh para doktor. Karena para doktor dia menentang keras, dia kata setiap anggota ini sampai kepada Maidah. Karena ia menjadi pilihan, pendapat pilihan ulama semasa, al-jawf yang membatalkan puasa itu iaitulah rongga yang sampai kepada Maidah, sampai kepada perut. Jadi setiap laluan yang tak sampai ke perut, maka laluan tersebut dianggap sebagai tidak membatalkan puasa. Dianggap tidak membatalkan puasa. Mana korek telinga, korek hidung dan sebagainya, kita lihat di sini. Yang pertama, tidak membatalkan puasa. Ini benar-benar tak batal semua ni. Ubat titis mata. Mana kalau sakit mata, dia titis ubat dalam tu. Titis telinga dan basuh telinga. Jadi semua ini dianggap sebagai tidak membatalkan puasa kerana dia tak sampai kepada Maidah, tak sampai kepada Maidah. Cumanya dia ada sedikit syarat dia, kalau sekiranya benda ni sampai ke halqum, sampai ke tengkuk kita, maka jangan kita telan. Kita kena lafaz. Lafaz maknanya kena ludah, kena buang. Mana kalau kita tak buat itu tiba-tiba terasa kat tengkuk. Terasa pahit. Mana jangan kita telan pahit tu, kita ludahkan pahit dia tu. Jadi tak batal puasa. Ini keputusan siapa? Majma' Al-Fiqhi, maknanya persidangan ulama-ulama besar seluruh dunia. Boleh katakan ulama besar di dunia ni pergi belaka. Tak, saya di wakil Malaysia pun ada. Maknanya titis, ubat titis mata, telinga dan basuh telinga semua tidak batal. Yang kedua, ubat yang diletak di bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Jadi dia panggil jaltah al-qalbiyah. Ni orang sakit jantung, ada satu ubat letak bawah lidah. Jadi letak bawah lidah tu, ubat tu meresap terus dia pergi. Kan dia akan pergi ke dalam darah. Dia kata dia tak pergi ke Maidah, maka ubat tersebut juga dianggap tidak batal puasa. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj. Memasukkan alat perubatan, membasuh. Setengah tu istilah sains, spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan perempuan. Mana orang perempuan pergi sakit puan dia tu, jumpa dengan doktor, doktor kata nak cek sikit, holong masuk, tidak batal. Ini berbeza dengan apa yang telah kita sebut, contoh perbahasan kita yang disebut dalam kitab Fiqh Syafi'i tadi. Cuba kita lihat dia di muka surat yang ketiga, dia sebut apa tadi? Dalam kitab kita, dalam kitab yang mazhab Syafi'i dia kata yang bagi al-ihtiraz halat al-istinja. Nampak tak? Jadi kalau orang nak istinja, kena jaga-jaga. Mata adkhala taraf isbah duburahu aftar. Basuh istinja dia tu, kalau salah yang anak jari dia masuk dalam sikit, batal puasa. Mana ini dalam kitab kita ni. Dia ambil dari kitab Hasyiah Syarqawi. Boleh tengoklah. Walau adna syai' min ra'sin an-nulah. Maknanya kepala jari yang masuk, ujung jari yang masuk dalam dubur, maka batal. Jadi itu di antara perbahasan-perbahasan yang ada dalam kitab Syafi'i yang kita bukan nak bahas satu persatu hari ini, sebagai contoh je. Mana dalam kitab kita itulah yang disebut dan kita pun duk pegang yang itulah selama ni. Tapi bila mari atibak membantu kita, Majma' Fiqhi ni, kalau benda-benda yang terlibat dengan masalah-masalah semasa, dia akan menerima pakai pandangan doktor. Karena doktor yang belah, dia akan belah tengok urat dia gimana. Dia akan belah mata. Urat mata ni sampai ke tidak ke Maidah. Jadi benda-benda tak sampai, maka dia dilik balik, dia betul balik benda-benda ni tak sampai ke perut dia. Maknanya kalau nak buang air, nak istinja pun dalam kitab kita kata ni anmulatur. Maknanya masuk sikit je daripada ujung jari itu batal dah puasa. Jadi dalam kitab kita ni kata bukan sakat ujung jari. Kalau doktor seluk tangan dia masuk nak cek penyakit puan, tidak batal. Yang keempat, memasukkan teropong ke saluran kencing lelaki. Biasalah orang nak cek dalam tu kan, dia masuk oya dia tu, nak test dia ni, kamera boleh masuk dalam perut orang. Macam mana? Atau perempuan untuk penyediaan X-ray, tidak batal puasa. Yang keempat, menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan berus gigi dengan syarat. Dia ada syarat sikit, tiada apa-apa bahan yang memasuki perut dari prosedur tersebut, tidak batal. Maknanya kalau kita jamin
kita cabut gigi ni, maknanya darah dia tu tak masuk dalam perut kita, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ada jaminan ke tidak? Itu jadi persoalan lain. Yang keenam, suntikan melalui kulit. Mungkin nombor dia ada tiga sekira. Suntikan melalui kulit, otot, sendi ataupun pembuluh darah, semuanya tidak batal. Maknanya kita masuk cocok dalam darah kita.